Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizul Razak bin Nusli dan dua orang ini adalah kumpulan saya yang bernama Muhammad Nashr Ashraf bin Muhammad Noor dengan Muhammad Izzuddin bin Ruslan. Hari ini kami akan membentangkan tajuk perkembangan tamadun Islam zaman Bani Abbasiyah dari segi teknologi, penciptaan, perubatan dan astronomi. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan di zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid dilahirkan pada tahun 765 Masihi. Beliau menjadi Khalifah Kerajaan Abbasiyah pada tahun 786 hingga 809 Masihi. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang bijak dan gemar kepada ilmu pengetahuan. Semua ini menyebabkan zaman pemerintahan Harun al-Rashid selama kira-kira 23 tahun telah menjadikan Kerajaan Abbasiyah berada di puncak. Ini kerana beliau sendiri merupakan seorang ahli fikah yang mengambil berat tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Beliau mendirikan beberapa buah sekolah tinggi, memberikan pelajaran percuma, mengarah kepada ahli bijak pandai supaya menyalin dan menterjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani, Parsi, Hindu dan lain-lain. Oleh sebab itu, di zaman beliau lahirlah sarjana-sarjana di dalam pelbagai ilmu pengetahuan seperti kedoktoran, matematik, falak dan lain-lain lagi. Yang kedua, kemajuan pemikiran dan kesusasteraan di zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dilahirkan pada tahun 170 H. Beliau menjadi Khalifah Kerajaan Abbasiyah dari tahun 813 hingga 833 Masihi. Zaman pemerintahan Al-Ma'mun adalah merupakan zaman kemajuan pemikiran dan kesusasteraan di mana kematangan ilmu pengetahuan telah sampai kepada peringkat yang dapat dibanggakan oleh agama Islam. Zaman Al-Mansur dan Al-Rashid merupakan zaman pembentukan ke arah kemajuan pemikiran dan kesusasteraan telah diasaskan oleh khalifah-khalifah kerajaan Umayyah. Kerajaan ini menyebabkan nama beliau dicatatkan sebagai khalifah yang mewakili khalifah-khalifah Abbasiyah yang lain dalam bidang kemajuan pemikiran, ilmu pengetahuan, politik, agama dan lain-lain. Kemajuan pemikiran yang berkembang pada zaman ini merupakan umumnya meliputi lapangan berikut. Penciptaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini ialah ilmu pengetahuan yang berasaskan pengajaran agama Islam. Antara ilmu pengetahuan tersebut ialah tafsir, fiqh, tata bahasa atau nahwu, sejarah dan lain-lain. Yang kedua, pembukuan ilmu pengetahuan. Gerakan ini merupakan cara akhir dalam proses mengumpulkan ilmu pengetahuan. Sebelum ini, segala bidang ilmu pengetahuan hanya dicatat di atas helaian daun atau kulit-kulit binatang. Ulama atau ahli bijak pandai hanya bercakap dan memberi syarahan mengikut apa yang mereka hafal atau apa yang mereka dapati daripada helaian-helaian tersebut. Tetapi pada zaman kegemilangan pemerintahan Kerajaan Abbasiyah, bidang-bidang ilmu pengetahuan yang berkenaan telah dibukukan mengikut sistem yang tersusun dan berperaturan berpandukan kepada fasal-fasal tertentu dalam bab yang berbeza-beza. C. Penterjemah ilmu pengetahuan asing. Nombor 1. Umat Islam di abad permulaan kelahiran Islam adalah merupakan golongan masyarakat yang rajin belajar dan rajin mencari ilmu pengetahuan. Ini kerana agama Islam sendiri sentiasa mengesa umatnya belajar dan meletakkan belajar dan mencari ilmu pengetahuan sebagai satu perkara fardu yang diwajibkan. Ini menjadi dorongan kepada umat Islam untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Oleh kerana itu, pada masa itu tidak mempunyai buku ilmu pengetahuan yang lengkap. Maka buku-buku dari bahasa asing diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Tugas-tugas terjemahan tersebut adalah penting dan dianggap sebagai sumber pemikiran Islam di samping Al-Quran dan Hadis. Zaman penterjemahan telah sampai ke kemuncak semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, di mana terdapat sebuah akademik khas di Baghdad yang didirikan untuk tugas-tugas terjemahan. Di dalam akademik ini, diterjemahkan buku-buku penting dari pelbagai bahasa ke bahasa Arab. Keistimewaan yang terdapat di sekolah terjemahan ini ialah penterjemah dalam bidang tertentu terdiri daripada pakar dalam bidang berkenaan, supaya keyakinan orang terhadap buku terjemahan itu tidak dapat disangkal lagi. Contohnya, Yahya bin Masawih merupakan seorang ahli perubatan dan banyak menterjemahkan buku-buku perubatan untuk Khalifah Harun al-Rashid. Oleh yang demikian, buku-buku terjemahan yang lahir di Baghdad mempunyai nilai yang tinggi dan menjadi rujukan penting di pusat-pusat pengajian tinggi di Eropah hingga ke hari ini.
Hasil daripada usaha-usaha menterjemah ini lahirlah cerdik pandai dan cendekiawan dalam Islam. Mereka juga boleh membaca dalam bahasa ibunda kebanyakan hasil karangan Aristotle, Plato dan buku-buku yang terpenting yang ditulis oleh Hippocrates, Galen, Euclid, Ptolemy dan lain-lain. Mereka kemudiannya bekerja keras di semua pusat pengajian Islam di dunia Islam waktu itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Antara bidang-bidang ilmu pengetahuan yang menjadi tumpuan mereka ialah ilmu perubatan, ilmu kimia, ilmu fizik, matematik, astronomi, falsafah, sastra dan lain-lain. 3 faktor kemajuan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dimaklum, bermula dari Khalifah Al-Mansur, kemudian Khalifah Al-Harun dan diteruskan oleh Khalifah Al-Ma'mun, ilmu pengetahuan perkembangan dan dengan maju dan pesatnya, sehingga meletakkan zaman Abbasiyah yang pertama sebagai zaman keemasan. Kemajuan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang berlaku dengan pesatnya pada zaman itu adalah disebabkan beberapa faktor berikut. Yang pertama, layanan peristimewa daripada khalifah ke atas bijak pandai, kebebasan berfikir dalam mencari ilmu pengetahuan dan perdebatan dalam bidang penyelidikan dan ijtihad ilmu pengetahuan, berlakunya beberapa peristiwa seperti perluasan pemerintahan zaman Abbasiyah sehingga terjadinya penyatuan agama Islam meliputi berbagai bangsa, warna kulit, kebudayaan, tradisi dan sebagainya. Terpengaruh dengan kemajuan asing, tertubuhnya sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian, terdirinya perpustakaan-perpustakaan. Kesimpulannya, kesan dari faktor-faktor di atas maka lahirlah pelbagai ilmu, terutama ilmu yang melibatkan sains. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin bin Roslan daripada Kumpulan 7 akan membentangkan perihal perkembangan teknologi perubatan tamadun Bani Abbasiyah. Baiklah, sebagai pengenalan, yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala didedahkan kepada pengalaman kemanusiaan sama ada yang bersifat positif atau negatif. Antara pengalaman kemanusiaan yang penting ialah pengalaman kesakitan atau berpenyakit dan pengalaman ubat-ubatan atau perubatan. Kemuncak pengalaman yang kedua ini iaitu alam perubatan dianggap penting kerana ia merupakan antara elemen utama dan teratas kepada sesebuah tamadun manusia. Justru, mari kita amati sejarah perkembangan ilmu perubatan tamadun Bani Abbasiyah. Yang pertama ialah sekolah perubatan. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, kerajaan bertanggungjawab mengasaskan 2 buah pusat pengajian tinggi dalam bidang perubatan di Jundishapur, Parsi dan di Haran, Syria. Tenaga-tenaga pengajarnya terdiri daripada pakar-pakar perubatan dari Parsi, Yunani dan Syria. Menurut riwayat, banyak tenaga perubatan luar telah dibawa ke Baghdad yang menjadi ibu kota kerajaan Islam pada ketika itu. Keadaan ini menjadikan ilmu perubatan orang Islam merupakan kesinambungan ilmu-ilmu perubatan dari Parsi, Yunani, India, Mesir, orang-orang Yahudi dan Kristian. Oleh itu, bidang ini merupakan integrasi antara teori-teori perubatan pelbagai bangsa dan tamadun. Beralih pula kepada poin saya yang kedua iaitu penterjemahan karya asing. Usaha penterjemahan karya-karya asing dipergiatkan lagi semasa era Khalifah Al-Ma'mun, terutama membabitkan karya-karya Yunani. Baginda dikatakan membelanjakan sejumlah besar wangnya sendiri untuk membiayai program penterjemahan karya-karya falsafah ke bahasa Arab. Khalifah Al-Ma'mun juga bertanggungjawab mengasaskan sebuah perpustakaan agung yang menjadi tumpuan ramai cendekiawan Islam semasa era keemasan Islam, iaitu perpustakaan Baitul Hikmah. Kesan daripada perkembangan teknologi perubatan pada tamadun Bani Abbasiyah ialah pertama, perkembangan ilmu perubatan dalam empayar Islam telah menyebabkan wujudnya pusat-pusat pengajian dalam bidang tersebut. Bandar-bandar utama umat Islam seperti Baghdad, Damsyik, Basrah, Samarkand, Kahirah, Tunis, Fez, Cordoba, Toledo telah menyaksikan pertumbuhan yang positif ini sekaligus menjadi antara pusat perkembangan ilmu perubatan penting ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir bin Muhammad Noor akan meneruskan perbincangan kumpulan serami pada topik perkembangan bidang astronomi pada zaman kerajaan Abbasiyah.
Pengenalan bagi bidang astronomi. Astro berasal daripada perkataan Yunani yang memberi makna perihal bintang. Menurut Kamus Dewan Astronomi merupakan ilmu falak iaitu pengetahuan tentang binatang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan serta perkiraan, tafsiran dan berkaitan dengan bintang. Ia merupakan satu cabang ilmu tertua di kalangan ilmu sains. Astronomi sebelum Islam ialah satu bidang yang bercampur aduk dengan mitos dan orang Islam telah membersihkannya daripada tahyul. Islam menentang habis-habisan amalan astrologi atau ilmu nujum bintang. Astronomi ialah ilmu yang diasaskan pada kebatilan. Keimanan ahli astronomi Islam terhadap ajaran Al-Quran merupakan pembimbing dan pendorong mereka untuk meletakkan segala yang berlaku di alam langit cakrawala kepada Tuhan, bahawa kesemua itu teratur dan lengkap dan kekal dan memungkinkannya dengan teliti dengan cara yang objektif. Orang Islam menggunakan ilmu yang diwarisi oleh tamadun seperti Yunani, India, Parsi mengembangkan rekaan dan rekaan bersumbangan asasnya tersendiri. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang ini bermula daripada Muhammad Ibn Ibrahim Al-Fazari pada kurun ke-7 dan Yaqub bin Abi Tariq pada kurun ke-8 menterjemahkan sebuah buku astronomi dari India dikenal sebagai Al-Sijnud atau Al-Siddhartha kepada bahasa Arab. Sumber-sumber menunjukkan bahawa mereka melakukan penterjemahan ini pada tahun 770 Masihi di bawah penyertaan seorang astronomi daripada India yang mengunjungi istana Khalifah Al-Mansur. Seterusnya, kita pergi pada faktor astronomi berkembang pesat ketika zaman kegemilangan Islam Kerajaan Abbasiyah. Definisi zaman kegemilangan adalah era kegemilangan sains di dunia Islam, iaitu daripada abad ke-9 hingga ke abad 15 Masihi. Daripada tahun 750 Masihi hingga 1100 Masihi, yang telah dikenal pasti sebagai era Jabir, Khwarizmi, Al-Razi, Masudi, Wafa Ibn Sina dan Omar Khayyam. Pada tahun tersebut, astronomi muncul sebagai ilmu dan paling berkembang hasil daripada usaha yang dilakukan oleh ahli astronomi yang tinggal di negara Islam. Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan tersebut adalah seperti berikut. Pengetahuan sains adalah berkaitan dengan astronomi seperti matematik, ilmu fizik juga mengambil peranan dalam memajukan astronomi. Tokoh-tokoh umat Islam pada masa itu adalah peneroka ilmu-ilmu tersebut. Mereka menguasai ilmu-ilmu seperti geometri, aljabar, trigonometri dan optik. Islam memerlukan penganutnya mengetahui sedikit sebanyak tentang astronomi, penentuan bilakah perlu memulakan puasa dan penentuan hari raya, hari wukuf dan beberapa hari lain. Kesemuanya ialah memerlukan kefahaman tentang gerak ganda fasa bulan. Ajaran Islam mengkehendaki penganutnya untuk memikir pertukaran siang dan malam, gerakan cakrawala, ciptaan langit dan bumi dan lain-lain lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penerapan dan usaha untuk memahami fenomena di langit diterima sebagai amalan yang soleh. Seterusnya yang terakhir, sokongan dan bantuan Khalifah pada zaman Abbasiyah yang mencukupi bagi menekalikan kajian astronomi merupakan faktor yang penting dalam perkembangan bidang astronomi.